Hai, Assalamualaikum geng. So, dalam video kali ni saya nak bercerita sikit pasal protein lah. So, sebelum tu, saya pasti semua orang pernah belajar dalam makanan sehari kita, dalam diet sehari kita, kita perlukan beberapa makronutrients lah seperti karbohidrat, protein, lemak, minerals, vitamins dan air. Jadi dalam video ni saya nak fokus pasal protein lah. So previously bila kita sekolah menengah, kita belajar yang protein ni, maybe inilah revision untuk kita semua. Protein ni diperlukan untuk membina muscle kita, muscle kita lah. So dalam building block dalam sesebuah muscle, dalam sesebuah otot, maybe punya bilangan tak betul, kita perlukan amino acids, ataupun amino acids ni ialah bahan butiran dalam protein lah. Protein ialah benda besar dan bahan butiran dalam protein ialah amino acid dalam. So selepas kita konsum makanan kita, badan kita akan uraikan protein ni sebagai amino acids lah. So dalam setiap sel kita ada amino acids ni. Jadi pentingnya protein dalam badan kita lah, dalam orang kata food consumption kita, dalam food consumption seseorang manusia, protein itu sangatlah penting. Bukan nak kata bukanlah menidakkan kepentingan karbohidrat. Actually semua ialah penting. Kita perlu seimbangkan pengambilannya. Saya tidak menidakkan kepentingan makronutrients yang lain. Jadi apa fungsi ataupun bagaimana macam mana protein terhasil, dan bagaimana kita nak memastikan protein kita cukup dalam kehidupan sehari kita. So dalam diet kita, kita makan ayam, kita makan ikan, kita makan daging. So itu ialah protein daripada haiwan. Dan manakala untuk protein daripada tumbuh-tumbuhan, kita boleh dapat daripada kacang, daripada cendawan, dan ada juga sebilangan buah-buahan yang boleh juga membekalkan protein. So apabila kita makan protein ni, so sebelum tu kita actually dia ada, badan kita perlukan lebih kurang 20 jenis protein. So 9 jenis yang essential dan 11 jenis yang tak essential lah. So 9 jenis ni ialah daripada makanan kita, dan 11 ni ialah daripada pembentukan protein hasil daripada proses dalam badan kita. So bila kita konsum protein, dan protein ni dia akan terurai jadi amino acids, dan amino acids ni dia diperlukan dalam cells, dan cells kita akan produce lagi banyak non-essential proteins lah. So protein ni diperlukan untuk energy, untuk kita punya pertumbuhan, untuk kita punya hormon kita, untuk enzim, pembentukan enzim kita, untuk recovery kita. So banyak jenis protein yang diperlukan untuk fungsi-fungsi yang berbeza lah. So kalau kita tak cukup protein ni, macam mana? So tadi saya dah jelaskan yang protein ni diperlukan untuk menghasilkan protein untuk menghasilkan pekerjaan dia lah. Tadi tu hormon, tenaga, enzim dan sebagainya. So kalau tak cukup ni, apa akibatnya? So bila tak cukup, kita punya adalah, dan dulu kita belajar Kwashiorkor lah, yang kata perut buncit. So perut buncit ni sebenarnya bila air dalam tisu kita, ada air dalam tisu kita lah. So actually air ni, fungsi protein ni sebenarnya untuk contain air ni daripada masuk dalam blood vessel kita. So kalau tak cukup protein, air akan masuk dalam protein, dalam tisu kita, dan dia akan, orang kata, bloated lah. Dia akan macam membesar lah. So banyak lagi apa orang kata, kalau tak cukup protein ni apa akan terjadi? Seperti kita punya recovery slow, kita punya antibody lemah, kita punya orang kata hormon kita tak stable dan sebagainya lah. Jadi saya rasa tu salah serba sedikit pasal protein, bagaimana ia terbentuk dan apa akibat kalau kita tidak konsum protein yang cukupnya lah. Dalam video yang seterusnya saya akan jelaskan apa salah faham orang ramai tentang protein,
dan macam mana nak kira pengambilan protein dalam diet sehari kita. Okay, tuan, stay tune. Okay, bye bye.